Menarik petang ini, Yang di-Pertuan Agong menasihati rakyat supaya berdisiplin dalam kawalan kendiri. Kementerian Komunikasi kongsi 10 perkara dilakukan Kerajaan Perpaduan sepanjang minggu lepas. Menteri Besar Pahang persoal tindakan pembangkang bangkit isu pengagihan peruntukan. Muhammad Hassan mengikuti delegasi rasmi Perdana Menteri ke Jepun. Lim Kit Siang yang bersetuju dengan kenyataan Tun Mahathir dianggap jarang berlaku. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Netstep News edisi petang Selasa 19 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini menasihati rakyat supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan berdisiplin dalam kawalan kendiri berikutan peningkatan kes jangkitan COVID-19. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Zohari Muhammad Arifin berkata, Al-Sultan Abdullah turut menasihati rakyat khususnya golongan rentan, warga emas dan yang mempunyai komorbiditi agar mengamalkan pemakaian pelitup muka di kawasan tumpuan awam, sesak dan tertutup. Beliau berkata pada masa yang sama, Yang di-Pertuan Agong menitahkan rakyat agar menjaga penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan serta menggunakan cecair pembasmi kuman. Seri Paduka Baginda menzahirkan kegusaran dalam kenyataan di Kuala Lumpur jika rakyat lalai atau mengambil sikap sambil lewa, kes COVID-19 akan terus meningkat. Tambahan pula ketika ini musim percutian sekolah yang menyaksikan banyak pergerakan dan perhimpunan orang ramai. Selain itu, Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan sokongan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis memantau rapi kes jangkitan COVID-19 di seluruh negara dan mengeluarkan cadangan serta arahan berkaitan bergantung kepada situasi semasa. Baginda menyarankan rakyat supaya sentiasa peka dengan perkembangan terkini berkenaan kes COVID-19 di negara ini dan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh KKM dari semasa ke semasa. Semalam, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam sidang media di Putrajaya berkata, bagi tempoh 10 hingga 16 Disember, sebanyak 20,696 kes COVID-19 dilaporkan di seluruh negara. Baginda turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa mengamalkan langkah pencegahan termasuk memakai pelitup muka di kawasan awam dan tertutup, mengelakkan kawasan sempit dan sesak serta mengambil vaksin COVID-19. Kementerian Komunikasi hari ini berkongsi 10 perkara yang telah dilakukan Kerajaan Perpaduan sepanjang minggu lepas iaitu dari 11 hingga 17 Disember. Menurut infografik yang diperolehi, Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu telah bekerjasama dengan Jepun dalam pembangunan dan aplikasi angkasa lepas. Tambahan lagi, pada tahun ini, kerajaan juga telah mengambil tindakan terhadap lebih 18,000 kandungan penipuan dalam talian berbanding hanya 315 pada tahun lalu. Selain itu, susulan sekatan daripada India, kerajaan sedia mengimport bawang dari China dan Pakistan serta turut dimaklumkan tiket penerbangan ke Sabah dan Sarawak tidak melebihi RM599 ketika musim perayaan. Malaysia juga mengeksport 217,847 tan minyak kelapa sawit ke India pada bulan ini. Sebagai tanda solidariti, kerajaan melancarkan stem yang diberi nama Palestin Merdeka. Maklum kementerian tersebut dalam infografik yang disiarkan. Infografik itu bertajuk Kerajaan Perpaduan Bekerja, Apa Berlaku Minggu Lepas. Dalam infografik itu turut dinyatakan bahawa rang undang-undang kawal jualan tembakau dan vape diluluskan di Dewan Negara.
Kementerian tersebut menyatakan kerajaan telah berbincang dengan Institut Pengajian Tinggi bagi menyelesaikan masalah kediaman pelajar, pemberian bantuan penghargaan khas kepada pesara untuk tahun depan iaitu pada Januari sehingga Disember akan diteruskan. Dan yang terakhir, sebanyak 5,836 aduan kerosakan jalan diterima melalui aplikasi MyJalan. Menteri Besar Bahang mempersoalkan tindakan pembangkang yang terus membangkitkan isu pengagihan peruntukan kepada mereka. Wan Rosdi Wan Ismail berkata kerajaan negeri ada memberikan peruntukan kepada pembangkang walau tidak sama dengan wakil rakyat kerajaan. Namun jelasnya, peruntukan yang diberikan tidak sama dengan kerajaan kerana ia merupakan parti pembangkang. 5 Disember lalu, Ketua Pembangkang Pahang, Tuan Ibrahim Tuan Man mengesahkan kerajaan negeri ada menyalurkan bantuan sempena Ramadan dan untuk pembangunan tetapi ia tidak seperti dititahkan pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Sultan Abdullah. Isu tersebut sekali lagi dibangkitkan Adun Jengka yang juga bendahari PAS Pahang Syahril Azman Abdul Halim pada 17 Disember lalu yang turut membangkitkan titah Tengku Hassanal agar peruntukan yang adil diberikan kepada adun pembangkang. Syahril Azman juga berpandangan lebih sesuai jika peruntukan diagihkan melalui wakil rakyat yang dipilih bukannya melalui penyelaras DUN yang dilantik kerajaan negeri. Dalam pada itu, Wan Rosdi memberitahu kerajaan negeri tidak pernah bersikap pilih bulu dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat. Tokyo menjadi medan ujian Datuk Seri Muhammad Hassan selepas dilantik sebagai Menteri Luar baru-baru ini. Muhammad kini adalah sebahagian daripada delegasi rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan kerja mereka ke Jepun. Peralihan penting ini berlaku susulan pelantikan Muhammad sebagai Menteri Luar baru-baru ini, satu peranan yang digalas beliau selepas rombakan kabinet diumumkan 2 hari sebelum perjalanan ke Tokyo. Beliau menggantikan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir yang dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Ketika ditanya mengenai peranan baharunya semasa majlis minum petang diaspora Malaysia, Muhammad secara berseluruh berkata belum lagi menjejakkan kaki di pejabat baharu di Putrajaya. Oleh kerana kesuntukan masa selepas pelantikannya dan lawatan kerja ini, Muhammad berkata beliau tidak berpeluang untuk bertemu dengan pegawai-pegawai kementerian atau membuat persiapan terlebih dahulu. Bagaimanapun di Jepun, beliau dapat memperuntukkan masa daripada jadual padatnya termasuk bertemu dengan Kapten Industri bersama Perdana Menteri dan menghadiri perjumpaan di Kementerian Luar Jepun dengan rakan sejawatnya Yoko Kamikawa. Jarang berlaku apabila veteran DAP Lim Kit Siang dipercayai bersetuju dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ia selepas Mahathir berkongsi pendapatnya berhubung pendapatan mengenai Perdana Menteri bukan Melayu dengan berkata melainkan orang Melayu menerimanya, keadaan akan kekal status quo. Lim yang sedang disiasat polis kerana membangkitkan senario ini melangi bahawa beliau sendiri tidak menjangkakan seorang Cina Malaysia atau India Malaysia akan menjadi Perdana Menteri untuk 100 tahun akan datang. Jelas Mahathir, walaupun Perlembagaan Persekutuan tidak merujuk kepada kaum atau agama berhubung individu yang boleh menjadi Perdana Menteri, dinamik perkauman akan menentukan kedudukan itu diterajui oleh seseorang daripada kaum majoriti. Di Singapura, Perdana Menteri sentiasa daripada majoriti kaum Cina sejak merdeka. Pulau Pinang tidak pernah mempunyai Ketua Menteri bukan Cina. Ujar Mahathir memandangkan keseimbangan kaum memihak kepada bukan Melayu, namun apabila UMNO mempunyai bilangan kerusi terbanyak di bawah BN, ia memberi laluan kepada gerakan. Katanya dengan cara yang sama, walaupun orang Melayu berpecah dari segi politik, mereka masih membentuk kaum majoriti. Sementara itu, Lim kesal penjelasannya mengenai peruntukan perlembagaan berhubung Perdana Menteri kepada pelajar Malaysia di Manchester, England bulan lalu telah dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.